Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan sekali lagi secara live untuk menyambung bacaan kitab Pati Muniyatul Musalli. Baik, jadi sambungan pada muka surat 43 lah. Muka surat 43 atas sekali. Tajuk dia rahsia disuruh berdiri takbir. Berdiri takbir dan angkat tangan. Tu muka surat 43. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Rahsia disuruh berdiri takbir. Rahsia disuruh berdiri takbir dan angkat tangan. Rahsia. Apakah rahsia dia? Kita ni disuruh berdiri takbir dan angkat tangan ketika mana solat. Qala musannif, dan apa hikmah ataupun rahsia Tuhan mewajibkan berdiri. Tuhan mewajibkan kita berdiri ketika mana kita sembahyang lah. Dan takbir itu wajib, diwajibkan dengan lafaz Allahu Akbar. Dengan lafaz Allahu Akbar. Serta pula disuruh kita tu angkat tangan. Disuruh di sini dengan mana sunatlah angkat tangan tu. Apakah hikmah dah? Allah Ta'ala, Tuhan wajibkan kita berdiri, Tuhan wajibkan kita takbir dengan lafaz Allahu Akbar, dan Tuhan suruh kita angkat tangan ketika mana kita takbir tu. Apa rahsia dah? Jawab, hikmah dan rahsia. Hikmah dan rahsia tersebut iaitu rahsia berdiri takbir dan rahsia angkat tangan tu ketika mana takbir tu. Iaitu raja-raja atau orang besar. Raja-raja atau orang besar apabila kita hendak menyambutkan dia, bila kita nak sambut orang besar ni, orang besar ataupun raja-raja, dan menghadapnya, kita nak sambut dia dan kita nak menghadap dia, mesti terdahulu berdiri. Mesti kena berdiri dulu. Kita nak sambut orang-orang besar ni ataupun raja-raja ni, mesti kita kena berdiri dulu dan mengangkat tabik kepadanya. Angkat tabik tu macam tu, angkat tabik. Sebab apa kita kena berdiri? Sebab apa kita kena tabik? Apabila orang-orang besar ataupun raja-raja datang ke tempat kita. Sebab apa? Kerana membesarkan dia. Tujuannya kerana kita nak membesarkan dia, nak memuliakan dia. Tu. Kemudian qala musannif rahimahullahu taala, maka pada Tuhan. Maka pada Tuhan itu manusia yang tadi ni. Maka pada Tuhan lebih-lebih lagi lah diwajibkan di atas kita membesarkan dia. Manusia pun dah kita besarkan dia. Raja-raja pun manusia juga. Orang-orang besar pun manusia juga. Tu pun kita hormat dia, kita besarkan dia dengan kita berdiri, dengan kita angkat tabik. Tu. Ni lebih-lebih lagi Tuhan, lebih-lebih lagi lah diwajibkan di atas kita membesarkan dia. Membesarkan Tuhan tu macam mana? Dengan berdiri. Dan mengangkat kedua-dua tangan. Berdiri dan angkat kedua-dua tangan tu lah. Bila tu? Apabila kita hendak menyembahkan dia. Bila kita nak sembah Allah Ta'ala, maka kita kena berdiri lah. Kita kena angkat tangan dan menghadap dan munajat dengannya, dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhan tu lebih-lebih lagi lah kita kena berdiri, kita kena angkat tangan ketika mana kita nak sembah dia lah, dan kita menghadap dia dan kita munajat dengan dia. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga isyarat dengan mengangkat tangan ini. Dan juga isyarat dengan mengangkat tangan ini membesar dan waktu peturun isyaratnya kita tolak sekalian perkara dunia yang ada di hadapan kita. Maknanya dengan isyarat angkat tangan ni lah, maknanya kita membesarkan Allah Ta'ala. Dan ketika mana kita
buat turun, kita pun turunkan isyarat tangan ni, turun tu, maknanya kita tolak sekalian perkara dunia. Kita tolak sekalian perkara dunia yang ada di hadapan kita. Maknanya bila kita angkat saja takbir dan kita turun takbir tu, turun tangan tu, bermakna kita tolak semua perkara dunia yang ada di hadapan kita. Bahkan sekarang suci kita, maknanya tak ada lah perkara dunia di hadapan kita. Suci kita tu kepada menghadap menyembah Tuhan jua. Maknanya kita duk sembah Tuhan saja, tak perkara dunia tu tak kita kena tolak habis. Yang ada Allah Taala saja kita duk sembah tu. Berserta mulut kita berkata Allahu Akbar. Berserta Allahu Akbar tu kena sebut di mulut kita. Yang tangan tu kita angkat, isyarat angkat takbir. Sunat. Bila kita turun tu tangan tu bermakna kita dah tolak sekalian perkara dunia yang ada di hadapan kita. Dan mulut kita kena sebut Allahu Akbar. Yang tu wajib. Yakni Allahu Akbar tu apa dia? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar sahaja. Allah Maha Besar. Allah besar tu nisbah pemerintahan dia, nisbah pangkat dia lah. Bukan besar tu zat dia. Tu. Sahaja hamba pilih menyembah. Maknanya apakah yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar tu? Sahaja hamba pilih menyembah dan hamba tolak sekalian perkara yang lain-lain dari apa dia sekalian perkara yang lain-lain tu, bayannya daripada pekerjaan dunia. Maknanya hikmah daripada Allahu Akbar yang kita baca tu lah, yang kita sebut tu, maksudnya adalah sahaja hamba pilih menyembah. Kita memang nak sembah Allah, dan hamba kita lah, hamba tu menolak sekalian perkara yang lain-lain. Apa dia sekalian perkara yang lain-lain tu? Daripada perkara dunia, daripada pekerjaan dunia kita tolak. Memang kita nak sembah Tuhan dan kita tolak sekalian perkara dunia. Sebab apa? Kerana inilah kerana kata kita kena tolak sekalian perkara dunia tu. Kerana inilah diharam sekalian perkara yang halal sebelum sembahyang. Sebab itulah apabila kita takbiratul ihram, maka sekalian perkara yang halal, sekalian pekerjaan yang halal sebelum sembahyang diharamkan setelah mana kita takbiratul ihram. Itu maksudnya. Peringatan. Di sini dia nak bagi peringatan. Adapun niat kita tu, niat juga wajib. Maka wajib dalam takbir ini. Jadi niat sembahyang kita kena jatuhkan dalam takbir tadi, di antara A hingga Ra bar. Allahu Akbar. Di antara A hingga bar, maka mestilah kita kena jatuhkan niat dalam tersebut. Apa dia? Qasad, ta'arud, ta'yun. Qasad, ta'arud, ta'yun kena jatuhkan niat tersebut ketika mana kita sebut Allahu Akbar, di antara A hingga Ra bar. Jatuhkan dalam tu. Tu wajib lah. Apa dia niat tu? Lintasan di hati bahawa kita sembahyang apa? Qasad sahaja aku sembahyang. Ta'arud sembahyang apa? Fardu kah? Sunat kah? Ta'yun tentukan. Kalau fardu apa? Kalau sunat apa? Kena tentukan macam tu. Yang tu wajib 3 tu. Yang lain tu sunat. Rakaatai ni kah? Apa nama? Makmuman kah? Imaman kah? Lillahi ta'ala kah? Semua tu ada adillah tak, semua tu sunat. Yang wajib 3 tadi lah, qasad, ta'arud, ta'yun. Mestilah jatuhkan niat tu di dalam hati, lintasan di hati tu ketika mana kita sebut Allahu Akbar, di antara A hingga Ra bar. Jatuhkan niat masa tu. Itu maksudnya. Qala musannif makna wajjahtu. Makna wajjahtu pada doa iftitah tu. Wajjahtu wajhiya lilladzi tu. Apa makna wajjahtu? Qala musannif, dan apa pula disuruh kita baca wajjahtu wajhiya sampai habislah. Wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sampai habis. Apa pula apa pula disuruh kita baca wajjahtu wajhi lilladzi tu sampai habis lah. Apa pula hikmah adalah jawabnya kerana ada mengandungi makna munajat. Kerana lafaz doa iftitah itu wajjahtu wajhi lilladzi sampai habis lah, ada makna munajat yang sangat elok. Makna munajat yang sangat elok. Munajat ni maknanya bercakap-cakap, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Tu. Iaitulah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maknanya, makna itulah, makna wajah itulah sampai wal ard tu. Makna dia, hamba menghadap, hamba hadap taubat hamba. Hamba hadap taubat hamba. Menyembah Tuhan. Tubuh lah, bukan taubat. Maknanya hamba menghadap tubuh hamba menyembah Tuhan. Tuhan mana? Sifat dia yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Tuhan tu lah. Tu maknanya wajah tu, kita menghadapkan tubuh kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Itu maksud wajah tu. Wajhiya lilladzi tu, wajah tu. Maknanya kita ni menghadap kepada Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Itu maksudnya. Kemudian hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Makna dia apa dia? Maksud dia apa dia? Hal keadaan hamba ini dalam agama yang sebenar. Apa dia? Iaitulah agama Islam. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya hal keadaan hamba ini dalam agama yang sebenar. Apa dia? Iaitu agama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidak sekali-kali hamba ini setengah daripada golongan orang yang bersekutu ataupun orang yang musyrikin, orang yang bersekutu, orang yang mempersekutukan Allah. Baik, kemudian lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Sesungguhnya sembahyang hamba, inna salati sembahyang hamba, sembahyangku, dan ibadah wa nusuki, dan ibadah hamba ataupun ibadahku, wa mahyaya, hidupku, hidup hamba, wa mamati, dan mati hamba, matiku, lillahi rabbil alamin, kesemuanya terserah kepada Allah, iaitu Tuhan membelah alam, iaitu Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Itu maknanya. Itu yang kita dok baca dalam doa iftitah tu. Itulah makna dia. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa dia maksud dah? Tak ada sekali-kali yang bersekutu, yang berkongsi bagi Tuhan hamba. Ya, tidak ada sekali-kali yang berkongsi dengan Tuhan hamba. Itu maknanya. Dan kerana itulah disuruhkan hamba menyembahkan dia, menyembahkan Allah telah Tuhan yang tidak disekutui itu. Dan hamba pun setengah daripada orang yang menyerah sekalian badan hamba dan lain-lain kepada Tuhan hamba. Tu dia punya makna dia. Makna lafaz, bagi lafaz doa iftitah, iaitu doa yang dibaca selepas daripada takbiratul ihram.
Baik, qala musannif rahimahullahu taala, muka surat 44, tajuk dia rahsia diwajib, diwajib akan Fatihah. Rahsia diwajib akan bacaan Fatihah di dalam setiap rakaat sembahyang tu. Apakah rahsia dah? Apakah rahsia dah? Qala musannif, kemudian sebab apa pula? Sebab apa pula dia buat macam soalan? Sebab apa pula diwajibkan ke atas kita ni baca Fatihah? Sebab apa wajib baca Fatihah dalam sembahyang tu, dalam tiap-tiap rakaat tu? Tidak boleh yang lain. Yang lain tak boleh. Kalau ayat Quran sekalipun tak boleh. Kena baca Fatihah wajib. Kalau baca ayat lain saja, Fatihah tak baca, tak boleh. Dia kena baca Fatihah juga sebab dia wajib. Sebab apa? Jawab dia, kerana Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu mengandungi dalamnya, terkandung dalam surah Al-Fatihah tu akan makna hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itulah dia tak boleh baca ayat Quran yang lain. Dia kena baca Fatihah. Maknanya Fatihah kena ada. Kalau tak baca Fatihah, kita baca surah lain, maka tak boleh. Dia kena baca Fatihah dulu kot mana pun. Dan ayat lain tu disunatkan sahaja. Sebab apa? Terkandung dalam makna, dalam dia tu, dalam Fatihah tu makna, ada makna dalam itu. Makna hadis Muslim, iaitulah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala, qala Allah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis kursi, artinya aku bahagi akan sembahyang antara aku dan antara hamba aku. Itu Tuhan kata dalam hadis kursi. Aku, ini Allah lah, bahagi akan sembahyang tu antara aku, ini antara Tuhan, dan antara hamba aku, hamba Tuhan. Dan bagi hamba aku beri barang yang ia minta. Itu Tuhan kata dalam hadis kursi. Tuhan kata Tuhan nak bagi apa yang hamba tu minta. Baik. Kemudian fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang pertama tu, surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin tu, qala Allah Ta'ala hamdati 'abdi. Apabila bacalah oleh hamba surah Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba baca yang tu, maknanya pujian-pujian bagi Allah. Alhamdu, pujian-pujian bagi Allah. Pujian yang empat tu lah. Puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Ada empat. Jadi sekalian pujian-pujian itulah bagi Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Allah mana yang memerintah dan membela sekalian alam, dan mentakbir sekalian alam. Jadi sekalian puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Tu firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai menjawabnya lah, menjawab daripada bacaan hamba tu, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Tuhan pun jawab. Tuhan jawab apa? Telah memuji akan daku oleh hamba aku. Maka Tuhan pun jawab kata, oh hamba aku duk puji aku. Nak jawab daripada kata alhamdulillahirabbil alamin tu. Tuhan kata dalam hadis kursi, telah memujilah oleh hamba aku akan daku. Tu dalam hadis kursi. Kemudian wa idza qala al-'abdur rahmanir rahim qala Allahu thnai alayya 'abdi. Dan apabila bacalah oleh hamba pula, baca apa? Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya tadi yang alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang ketiga. Alhamdulillah tu ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang dibaca oleh hamba. Maknanya, artinya Tuhan amat murah, Tuhan yang bersifat pemurah.
dan kasih sayang kepada mukmin. Firman Tuhan pada menjawabnya. Kemudian Tuhan berjawab dalam hadis kursi. Pada kata hamba berkata Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Tuhan berjawab balik. Tuhan kata apa? Telah memuji pula akan daku oleh hamba-Ku. Tu Tuhan jawab dalam hadis kursi. Tuhan kata hamba-Ku puji aku lagi, hamba-Ku duk puji aku lagi, hamba-Ku duk puji aku pula. Tu. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Baik. Dan apabila berkatalah oleh hamba, membacalah oleh hamba ayat yang keempat, yang keempat. Yang keempat. Maliki yaumiddin. Apabila hamba tu berkata begitu, artinya Tuhanlah memilih. Tuhanlah memilih dan raja besar pada hari akhirat. Maknanya Tuhanlah yang memiliki, ataupun Tuhanlah raja, sekalian raja yang besar pada hari kiamat. Tidak ada raja lain selain daripada Allah Ta'ala sahaja yang raja segala raja. Tu. Tuhan yang memilih atau pada hari akhirat tu. Tuhanlah yang memilih pada hari akhirat nanti. Kemudian firman Tuhan pada menjawabnya, Tuhan berjawab baliklah. Apabila hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka Tuhan pun menjawab, telah membesar akan daku oleh hamba-Ku. Telah membesar oleh hamba-Ku akan daku. Tu Tuhan jawab pada kata Maliki Yaumiddin. Kemudian qala musannif wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Dan apabila bacalah oleh hamba-Ku, baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba-Ku baca yang tu. Kita tu lah dalam sembahyang kita baca yang tu. Artinya akan dikau jua hamba sembah dan akan dikau jua hamba minta tolong. Tu kita baca yang tu lah. Hamba-Ku baca yang tu dalam solat. Tu. Kemudian firman ya Tuhan, firman ya Allah menjawab pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Tuhan menjawab balik. Kan kita apa? Ini doa tertentu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Ini doa tertentu antara aku dan antara hamba aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah doa. Doa tertentu di antara aku dan hamba-Ku. Tu maknanya. Dan aku berilah kepada hamba-Ku akan sekalian perkara yang ia minta. Tu maknanya Tuhan kata dia akan bagi. Tuhan akan bagi setiap perkara yang diminta oleh hambanya. Pada kata hambanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau-lah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tu. Jadi Tuhan nak bagilah. Tuhan nak bagi. Tapi syarat dia kita kena minta. Sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta. Kita minta lah tu kan. Kita minta Allah Ta'ala beri pertolongan pada kita kan. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita, tolong kita. Qala musannif wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Dan apabila bacalah oleh hamba ihdinas siratal mustaqim, dalam surah Al-Fatihah tu lah, hamba baca yang tu ihdinas siratal mustaqim sampai habislah, sampai waladdallin tu lah. Hamba baca yang tu artinya tunjukkanlah akan kami dan beri nampak ke dalam hati kami
apa dia, akan jalan yang betul, yang lurus, dan jalan yang molek, yang elok. Apa dia jalan yang betul, jalan yang molek itu apa dia? Ialah jalan yang telah engkau beri nikmat akan nabi-nabi dan orang yang soleh dahulu-dahulu, orang yang soleh. Jalan itulah. Sebab apa? Minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang betul, jalan yang molek, seperti jalan yang kau berikan kepada nabi-nabi dan orang yang soleh. Sebab apa? Supaya hamba dapat menurut, mengikut dan beramal dengan jalan itu. Tu supaya itulah. Sebab apa kita minta jalan yang lurus, jalan yang molek, jalan yang elok? Sebab kita nak ikut jalan tu. Tu maksudnya. Dan kita nak beramal dengan jalan tu. Kemudian firman ya Tuhan, firman ya Allah menjawab pada kata ihdinas siratal mustaqim sampai habis tu lah, sampai waladhdallin tu. Tuhan nak jawab pada tu. Tuhan kata apa? Ini doa tertentu bagi hamba aku jua. Itu adalah doa juga tu bagi tertentu bagi hamba aku. Tuhan kata, dan aku beri kepada hamba aku akan segala perkara yang ia minta. Jadi Tuhan nak bagi. Tuhan kata Tuhan nak bagi apa yang hamba dia minta. Tu Tuhan menjawab pada perkataan ihdinas siratal mustaqim. Yang tu doa lah tu. Doa. Jadi dalam surah Fatihah pun ada doa. Cuma kita tahu, kita tak tahu sajalah. Bacalah doa tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bacalah tu doa tu. Lagi satu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu doa juga tu. Doa lah. Minta banyak-banyak, insya-Allah Allah nak bagi nah. Allah nak bagi. Baik. Okey, sikit lagi. Qala musannaf, dan niatlah kita akan apa-apa kita kehendak. Dan niatlah kita akan apa-apa yang kita kehendak. Bila tu? Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, kita niat di hati kita. Kita nak minta apa? Kita niat di hati kita. Sama ada niat tu pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu sama ada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, atau di luar sembahyang. Mintalah sampai perkataan kita baca tu. Kalau di luar sembahyang sekalipun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah, dan hanya engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Niat di hati ketika tu. Kita nak minta apa, kita niat di hati. Tu cara dah. Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Itu maksudnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan pula tahu kita bahawasanya Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini sebesar-besar doa. Sebesar-besar, maknanya doa yang paling besar lah. Sebesar-besar doa yang Tuhan terima selalu. Tuhan terima terus. Tuhan tak tolak, Tuhan terima terus. Tu surah Al-Fatihah tu adalah doa yang sebesar-besar doa yang Tuhan terima terus. Tu maksudnya. Qala musannif, maka hendaklah kita berdoa dengan doa ini. Dengan doa mana? Doa surah Al-Fatihah tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hendaklah kita berdoa dengan doa inilah. Pula di mana tu? Di luar sembahyang. Di luar sembahyang pun boleh doa yang tu, tak ada masalah. Dalam sembahyang pun boleh. Dalam sembahyang itu kita dah baca Fatihah dah tu kan. Di luar sembahyang tu boleh. Masa kita baca doa lepas sembahyang tu, kita boleh baca yang ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun sambung dengan ihdinas siratal mustaqim sampai habis boleh. Sebab ini adalah sebesar-besar doa yang Allah Ta'ala terima terus. Tu. Di luar sembahyang, apabila kita ada kehendak, apabila kita ada sesuatu hajat yang kita nak, kita baca yang tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kita niat di hati apa yang kita nak tu. Tu apa yang kita nak. Serta angkat tangan kita ke langit lah. Kita kena angkat tangan lah. Dan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah kami sembah dan hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Niat di hati apa yang kita nak tu. Dan niat di hati. Tu. Inilah kebanyakan orang-orang Arab yang alim, yang mengetahui dan tidak alim di Mekah. Kebanyakan orang Arab buat macam ni lah. Kebanyakan orang Arab Mekah mereka buat macam tu, mereka berdoa di luar sembahyang kerana ada sesuatu hajat dan mereka membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mereka pun berniatlah apa yang perkara yang dihajati tu. Sebab doa ini adalah doa yang sebesar-besar doa yang Tuhan terima terus. Tambah lagi kalau di Mekah lah, doa banyak-banyak. Itu kelebihan surah Al-Fatihah. Dan kerana Fatihah ini ialah doa yang Allah Ta'ala terima selalu. Surah Al-Fatihah itulah doa yang Allah Ta'ala terima selalu. Seperti nas dalil hadis ini, hadis itu, hadis tadilah, nas hadis itu. Maka sebab inilah tidak boleh baca yang lain daripada surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Sebab inilah yang kita Fatihah tu wajib pada tiap-tiap rakaat. Sebab Fatihah itu adalah sebesar-besar doa yang mana Allah Ta'ala terima terus. Allah Ta'ala terima terus. Jadi cara ada tak kira lah. Dalam sembahyang kita dah baca dah Fatihah tu sebab dia rukun. Di luar sembahyang pun boleh juga kita berdoa menggunakan surah Al-Fatihah, iaitulah pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita angkat tangan ke langit dan kita baca yang tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita niatkan di hati kita nak minta apa, kita niat. Dan satu lagi ihdinas siratal mustaqim, siratal, yang tu pun doa juga. Bacalah banyak-banyak, insya-Allah Allah Taala terima tu insya-Allah. Jadi sedang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dulu untuk kali ini, insya-Allah kita akan sambung lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.